Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan keputusan Round of 16 kejohanan Piala Dunia edisi 2022 di Qatar. Morocco kejutkan juara dunia 2010 Spanyol 3-0 melalui penentuan sepakan penalti selepas kedua pasukan buntu untuk menjadikan gol sepanjang 120 minit permainan. Portugal menepati ramalan untuk ke suku akhir selepas berjaya membelasah Switzerland 6-1 awal pagi tadi. Mereka akan berehat selama 2 hari sebelum menyambung lagi pada peringkat suku akhir nanti pada 9 Disember nanti, dengan Croatia akan bertemu dengan Brazil, Morocco akan bertemu dengan Portugal, Belanda akan bertemu dengan Argentina dan England akan bertemu dengan Perancis. Cek balik prediction hampa sebelum ni, ada berapa tim je yang betul. Maghribi hantar Sepanyol pulang. Sepanyol menjadi mangsa seterusnya untuk Maghribi selepas mereka berjaya menunjukkan jalan keluar kepada juara Piala Dunia edisi 2010 itu. Perlawanan itu berkesudahan seri tanpa jaringan sehingga ke masa tambahan dan sepakan penalti menjadi penentu kepada nasib kedua-dua pasukan. Dalam perlawanan ini, Luis Enrique ada menyebut semasa sidang media mengenai anak-anak buahnya yang dipaksa mengambil sepakan penalti sebanyak 1000 kali. Bagaimanapun gagal menyudahi sepakan penalti, penjaga gol Maghribi Yassine Bounou nyata hero dalam perlawanan ini apabila berjaya menghalang 2 sepakan penalti. Manakala sepakan pertama oleh Pablo Sarabia terkena tiang. Sepanyol perlu menyalahkan diri sendiri dalam perlawanan ini kerana mereka gagal memecah barisan pertahanan Maghribi yang begitu kental bertahan. Sepanyol telah melakukan lebih daripada 1000 hantaran berbanding Maghribi yang hanya melakukan 305 hantaran dan menguasai lebih daripada 70% permainan, tetapi mencatatkan hanya 1 shot on target. Jelas menunjukkan yang mereka kurang klinikal dalam membuat penjudah. Gabriel Jesus terpaksa berehat beberapa bulan. Bintang Arsenal dan juga Brazil itu telah selamat menjalani pembedahan lutut yang mengalami kecederaan semasa mereka tewas kepada Cameroon tempoh hari. Berita ini sudah pasti tidak digemari oleh penyokong Arsenal kerana Jesus adalah tonggak utama mereka dalam usaha untuk menjadi juara EPL pada musim ini. Jesus dilaporkan akan berehat sekurang-kurangnya 3 bulan bergantung kepada proses pemulihan yang diikuti oleh pemain itu. Dia sudah pasti terpaksa melupakan baki aksi di Qatar dan akan segera pulang untuk proses pemulihan kecederaannya itu. Fernando Santos jelaskan kenapa dia gugurkan Ronaldo daripada kesebelasan utama. Pengurus pasukan Portugal itu menjelaskan yang tujuan dia menggugurkan Cristiano Ronaldo daripada kesebelasan utama bukanlah atas sebab peribadi, tetapi berdasarkan strategi yang dia akan gunakan semasa menentang Switzerland awal pagi tadi. Dia juga ada memberitahu yang dia sebenarnya kurang gemar dengan sikap Ronaldo pada minggu lalu ketika dia digantikan semasa mereka tewas kepada Korea. Tetapi itu bukanlah alasan utamanya untuk meletakkan Ronaldo di bangku simpanan. Ramos yang kurang pengalaman pada peringkat antarabangsa adalah berbeza corak permainan dengan Ronaldo dan dia merasakan yang dia patut menukar strateginya bagi mengelakkan permainan mereka mudah diramal. Gonzalo Ramos membalas kepercayaan pengurus itu dengan meledak hat-trick pada perlawanan tersebut. Ronaldo pula akan pergi mengadu lagi kat Piers Morgan. Kita bermain dengan baik tapi tidak cukup pula untuk jadikan gol, kata Ferran Torres. Pemain Barcelona, Ferran Torres menyifatkan kekalahan mereka awal pagi tadi adalah daripada faktor luaran, bukannya faktor dalaman seperti yang telah digambar-gemburkan media. Sebab saja mereka tewas kepada Morocco awal pagi tadi. Ini merupakan kali kedua berturut-turut mereka terkandas pada peringkat 16 terbaik. Dan kali ini mereka terpaksa akui dan Morocco lebih baik dalam sepakan penalti. Mereka semuanya menguasai perlawanan dan telah memberikan segalanya pada keseluruhan 120 minit. Tetapi Morocco bertahan dengan sangat baik dan itu menyebabkan mereka gagal menemui sebarang peluang. Katanya lagi, Marcos Llorente juga berkata yang kegagalan mereka merungkai barisan pertahanan Morocco adalah faktor utama kekalahan mereka kerana mereka dilihat kurang kreativiti dalam melakukannya. Mbappe terlepas latihan bersama Perancis. Kylian Mbappe dilaporkan gagal menjalani latihan bersama pasukan Perancis dalam persiapan mereka untuk bertemu dengan England pada peringkat suku akhir nanti. Dia sebenarnya terpaksa ke recovery room bagi memastikan yang dia benar-benar berada dalam keadaan yang sangat baik. Dia tidak mengalami sebarang kecederaan bermasa ini, hanya sekadar untuk membuat rutin biasa sebagai pemain bola sepak profesional. Dia kini sedang mendahului sebagai penjaring gol terbanyak kejohanan dengan 5 gol setakat ini, berpeluang untuk menambah lagi koleksi jaringan selepas ini. Ini bukan persembahan terbaik saya, kata Tomiyasu. Pemain pertahanan Jepun dan juga Arsenal itu dilihat begitu kecewa kerana gagal membantu pasukan untuk marah ke peringkat suku akhir selepas tewas kepada Croatia melalui penentuan sepakan penalti. Tomiyasu menganggap prestasi yang ditunjukkan dalam kejohanan kali ini adalah begitu buruk sekali kerana gagal memberikan impak yang diharapkan oleh pengurusnya. Tomiyasu mencatatkan 67.7% pass completion menjadikan dia yang terburuk di sepanjang 120 minit permainan ketika menentang Croatia dan kehilangan possession sebanyak 27 kali. Dia juga gagal melakukan sebarang tackle ataupun interception dan percaya yang dia boleh melakukan dengan lebih baik lagi. Ini sudah pasti mengecewakan dia dan dia memohon maaf kepada seluruh rakan pasukan dan juga para penyokong Jepun. Saya minta maaf.
kata Syara Shaqiri. Bekas bentang Liverpool itu memohon maaf kepada para peminat mereka di seluruh dunia di atas kegagalan mereka untuk marah ke peringkat suku akhir selepas mereka dibelasah Portugal 6-1 awal pagi tadi. Dia dan seluruh pasukan sangat kecewa dengan keputusan ini dan menganggap hari ini bukanlah hari mereka. Dia berkata lagi yang mereka sudah pun tewas pada separuh masa pertama lagi dan mereka hanya bermain untuk menghabiskan masa permainan saja, dan itu tidak sepatutnya berlaku kerana mereka perlu bermain sehabis-habisan sehingga tamat perlawanan. Kami akan belajar daripada kesilapan ini dan berharap akan mengubahnya pada kejuaraan Euro nanti. Real Madrid sedang mendahului untuk mendapatkan Endrick. Real Madrid dilaporkan sedang mendahului saingan antara Chelsea dan juga PSG dalam cubaan untuk membawa masuk bintang muda Palmeiras iaitu Endrick. Real Madrid dikabarkan sedang menyediakan 60 juta euro dan mungkin akan mendapatkannya dalam bulan ini juga. Ronaldo sudah pun bersetuju untuk menyertai Al-Nassr. Kabar angin menyatakan Ronaldo akan ke Al-Nassr semakin bertiup kencang dan kali ini diberitakan yang pemain antarabangsa Portugal itu sudah mencapai persetujuan untuk menyertai kelab Arab Saudi itu. Walaupun begitu, Tok Boehly masih menaruh harapan untuk mendapatkan Ronaldo sekiranya dia bersetuju dengan syarat yang telah mereka tetapkan. Lepas ni bolehlah tengok Ronaldo main dekat Liga Juara-Juara Asia lawan JDT pula dekat Stadium Sultan Ibrahim. Siapa je yang tak mahu pergi tengok. Manchester United semakin hampir untuk mendapatkan Jan Oblak. Manchester United kini sudah semakin hampir untuk mendapatkan penjaga gol Atletico Madrid. Jan Oblak yang telah pun dikenal pasti sebagai pengganti kepada David De Gea. Penjaga gol antarabangsa Slovenia itu bagaimanapun mempunyai kontrak sehingga Jun 2028 dan bergantung kepada United sendiri berapa jumlah wang perpindahan yang mampu dibayar kepada Atletico Madrid. Paris Saint-Germain mahu jual Carlos Soler. Paris Saint-Germain dilaporkan akan menjual Carlos Soler bagi memberikan ruang untuk mendapatkan pemain tengah baru yang lebih berkualiti pada jendela perpindahan nanti. Ia juga untuk mengelakkan mereka daripada melanggar undang-undang FFP yang telah ditetapkan sebelum ini. Arsenal dilihat sangat berminat untuk mendapatkan pemain antarabangsa Sepanyol itu. Yuri Tielemans belum bersedia untuk sertai mana-mana kelab. Pemain tengah Leicester City itu masih belum membuat keputusan mengenai masa depannya di Leicester City, di mana kontraknya akan tamat pada hujung musim nanti. Dia yang masih dalam keadaan back mood selepas Belgium tersingkir awal pada Piala Dunia tempoh hari, kini memerlukan lebih masa bagi memilih kelab mana yang betul-betul sesuai untuknya. Meneruskan karier kerana dia tidak mahu berhijrah hanya sekarang untuk memanaskan bangku simpanan sahaja. Arsenal dan Barcelona masih dalam senarai bersaing untuk mendapatkannya. So itulah berita untuk kali ini dan terima kasih sebab tak sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Solehan. Assalamualaikum.